Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Sekali lagi, jom channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Jangan aniaya rakyat dengan politik jumut. Ruai bidah busuk ikan mula di kepala. Tidak cukup lagikah kerajaan ambil wang rakyat? Apalagi selepas penurunan penarapan Fitch. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zawaz Yusof dari Jom Channel. Setelah menderhaka kepada Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah kerana gagal muncul di istana pada 8 Disember lalu, PAS yang kononnya merajuk U-turn dan kembali melutut di kaki UMNO bersama bersatu. Namun istiadat pelantikan Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Tamban, Datuk Sa'rani Muhammad sebagai Menteri Besar Perak yang ketiga sejak pilihan raya umum ke-14 menerima sindiran daripada Sultan Nazrin. Baginda bertitah istiadat kali ketiga yang mencatatkan sejarah baharu itu tidak pernah berlaku dalam sesuatu penggal Dewan Undangan Negeri Perak sebelum ini. Tetapi perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya satu kejayaan. Tetapi perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan. Sultan Nazrin bertitah semua adun dipilih kerana rakyat mempercayai mereka dan meletakkan harapan bahawa mereka akan dapat membantu untuk menambah baik kawasan tempat tinggal penduduk dan membantu menyediakan pelbagai keperluan dan perkhidmatan. Rakyat dalam semua kawasan Dewan Negeri sama ada diwakili oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan sama ada orang Melayu, orang asli, orang Cina dan orang India. Begitu juga penganut Islam, penganut Kristian, Hindu dan pengikut Buddha, serta yang berpegang kepada pelbagai kepercayaan, mempunyai keperluan yang sama, menanggung penderitaan yang sama, memiliki harapan yang sama, menagih perhatian yang sama. Menurut Sultan Nazrin, semua rakyat negeri Perak sama ada Melayu, orang asli Cina, India, Islam, Kristian, Hindu dan Buddha ialah makhluk ciptaan ilahi. Titah baginda ke semua mereka mahukan sebuah negeri yang aman, lagi makmur dengan pemerintahan yang melaksanakan keadilan dan membina kerukunan agar rakyat hidup dalam semangat saling menghormati, penuh harmoni. Rakyat jelata terutama dalam kalangan berpendapatan rendah dan miskin, rakyat yang semakin ramai kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat pandemik COVID-19 jangan dijadikan kancil yang mati tersepit kerana gajah yang tidak berhenti-henti beradu. Baginda mengingatkan supaya pemimpin tidak perlu menawarkan sogokan atau ugutan untuk membina kekuatan diri. Menurut baginda, sifat sebenar seseorang itu akan terselah ketika seseorang itu mendapat jawatan sehingga yang hitam menjadi putih dan sebaliknya. Setelah berkuasa, kekayaan dan harta melenyapkan budaya kesederhanaan dan merendah diri. Di sebaliknya menjelma sifat sombong dan gelagat bongkak. Perubahan sifat dan pertukaran watak lebih cepat berlaku apabila seseorang insan mula dikelilingi oleh orang-orang tamak yang berkepentingan sendiri bermuka-muka membisikkan kata-kata pujian dengan niat tersirat lalu menyalahgunakan hubungan dengan pemimpin. Titah baginda. Baginda menyeru wakil rakyat supaya bersyukur atas kejayaan. Kuasa yang dipinjamkan oleh Allah hendaklah diterima sebagai tanggungjawab kerana mereka akan diadili di akhirat kelak. Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya tidak ada dinding untuk dimakbulkan ilahi. Janganlah rakyat dianiaya kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumut. Titah baginda. Begitulah sinisnya titah Sultan Nazrin
kepada gerombolan tebuk atap yang tidak berhenti-henti berebut jawatan dalam suasana rakyat sedang menderita. Tuan-tuan ingat, adakah mereka yang disebut oleh Sultan Nazrin sebagai tamak akan nampak jalan keinsafan dan takut kepada hukum Allah? Selagi kita tidak menolak kemungkaran, selagi itu politik jumud akan terus bertakhta dan menderhaka kepada raja dan rakyat yang membayar gaji mereka. Tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melepaskan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur dari pertuduhan rasuah DNAA, membabitkan suapan yang bernilai RM1 juta menjadi penanda aras sejauh mana keseriusan Kerajaan Perikatan Nasional untuk mempanteras rasuah. Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil yang juga seorang peguam mempertikaikan keputusan SPRM itu. Dia berkata alasan keperluan menjalankan siasatan lanjut tidak masuk akal kerana pemberi rasuah Datuk Tan Eng Boon telah mengaku bersalah menawarkan suapan. Satu penjelasan komprehensif dan telus perlu dibuat oleh SPRM secara terbuka dengan seberapa segera supaya janji Kerajaan Perikatan Nasional untuk menjamin integriti tadbir urus benar-benar ditunaikan. Ujarnya seperti dipetik Malaysia Deadline. Persatuan Patriot Kebangsaan Patriot yang turut mempertikaikan tindakan tersebut menuntut SPRM mendedahkan apa sebenarnya perkembangan kes yang memerlukan siasatan lanjut sehingga Tengku Adnan dibebaskan daripada tuduhan rasuah. Presidennya Brigadier Jeneral Bersara Datuk Muhammad Arsyad Raji berkata tindakan membebaskan Tengku Adnan secara DNAA dalam kes rasuah tersebut merupakan kejutan kepada semua rakyat Malaysia yang memiliki hati nurani dan perasaan yang mendamparkan kebenaran. Kami menuntut untuk mengetahui apa perkembangan terbaru itu. Kami juga menuntut untuk mengetahui siapa yang memberi arahan untuk memberhentikan prosiding, katanya. Dua kes rasuah kepentingan awam yang terdahulu juga melihat tertuduh dibebaskan oleh mahkamah iaitu kes Riza Aziz, One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman berhubung konsesi pembalakan dan pengubahan wang haram. Persoalan Patriot, apakah baki kes mahkamah terhadap 5 ahli politik kanan UMNO, Datuk Seri Najib Razak, Datuk Seri Zaid Hamidi, Tan Sri Isa Samad, Datuk Bong Mukhtaradin dan Datuk Seri Aziz Rahim juga akan berakhir pada pelepasan tiba-tiba amat relevan diketengahkan. Ironisnya, pembebasan itu berlaku di saat rakyat dikejutkan dengan penahanan dan dakwaan seramai 63 orang terdiri daripada 38 pegawai immigration JIM, 16 ejen pengambilan pekerja asing dan 9 orang awam. Pegawai immigration yang ditahan didakwa terbabit dalam sindiket salah guna cop keluar dan masuk di sempadan negara. Dilaporkan SPRM turut merampas 2 Volkswagen Golf, sebuah Toyota Wish, Yamaha NVX, Ducati Panigale dan basikal Tarmac Specialized yang dibeli secara tunai oleh anggota JIM itu. Lebih memeranjatkan, salah seorang daripada pegawai immigration tersebut dikatakan mempunyai rekod jenayah samun dan curi kereta serta dipercayai terlibat dalam kongsi gelap. Sejurus kemudian, rakyat dikejutkan lagi dengan tangkapan 9 anggota polis dan seorang awam dalam pengedaran dadah di dalam lokap di Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Kota Tinggi pada 29 November lalu. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata, hasil ujian saringan mendapati 2 anggota polis lelaki dan wanita awam itu positif dadah jenis metafetamin. Seorang daripada anggota yang positif itu juga dikesan mempunyai satu rekod kesalahan lampau pada tahun 2017 di bawah Seksyen 395 Kanun Keseksaan Samun Berkumpulan. Rasulullah sudah mengingatkan umat Islam mengenainya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang melanda manusia tahun-tahun yang sangat menggodakan sehingga dipercayai pembohong, dibohongi orang yang benar, amanah diberikan kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang benar-benar amanah. Golongan al-wabidah iaitu orang yang jahil bercakap. Lalu ditanyakan siapakah itu? Sabda baginda, apabila orang yang bebal bercakap perkara yang besar. Riwayat Ibnu Majah. Apa nak dihairankan jika penjenayah menjadi penguatkuasa kerana busuk ikan mula di kepala dan ikan yang sudah busuk kepalanya itu masih dipuja. Lagaknya seperti pemimpin agung. Ketika Pengarah Strategi Amanah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berpencak silat di Parlimen kerana memperjuangkan kebajikan kumpulan B40, Menteri Alam Sekitar dan Sumber Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sedang merangka strategi bagaimana cara untuk mengambil wang mereka. Pelik tapi benar.
Zulkifli menegaskan belanjawan 2021 gagal mengambil kesempatan untuk memperkasakan sistem kesihatan negara. Namun peruntukan yang dibantah oleh pemimpin pembangkang itu tetap diluluskan. Ia bajet yang tidak mencerminkan kesedaran dan keinsafan seperti kata Zulkifli. Akhirnya Kementerian Kesihatan kekal sebagai underfunded, understaffed dan overwork, khasnya di Jabatan Kecemasan. Maknanya kementerian tersebut tidak cukup wang, tidak cukup staf dan terlebih kerja. Menurut beliau, tidak ada peningkatan bagi perbelanjaan untuk program khusus sebanyak 2.89 bilion ringgit bersekali dengan 1.4 bilion ringgit untuk bekalan perubatan dan konsesi penswastaan makmal dan stor. Cadangan badan-badan seperti Malaysian Health Coalition, Academy of Medicine Malaysia AMM dan Malaysian Medical Association MMA hanya dibaku sampahkan. Lebih teruk lagi, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba tidak hadir di Parlimen untuk menjawab soalan ahli Parlimen pembangkang. Sebaliknya, yang hadir Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Haji Nur Azmi Ghazali, yang gagal menjawab soalan berhubung skim peduli sihat untuk kumpulan B40 yang juga memerlukan pemerkasaan bagi meningkatkan keupayaan penjagaan kesihatan premier di negara ini, menurut Zulkifli. Untuk rekod, Kerajaan Pakatan Harapan berbelanja 10.3% iaitu 30.6 bilion ringgit daripada keseluruhan bajet sebanyak 297 bilion ringgit berbanding Kerajaan Perikatan Nasional 9.9% iaitu 31.9 bilion ringgit daripada 322 bilion ringgit. Zulkifli berkata bajet ini mengecewakan, khasnya dalam pandemik COVID-19. Malah kata Zulkifli, kerajaan mengabaikan pembangunan sistem rekod perubatan elektronik kerana tidak ada diperuntukkan langsung untuknya. Maka tertinggal lagilah kita oleh Vietnam walaupun negara berkenaan pernah berhadapan dengan perang dengan kuasa besar Amerika Syarikat selama 19 tahun. Nampaknya Kementerian Kesihatan memang tak cukup wang. Mungkin Menteri Kesihatan patut belajar daripada Tuan Ibrahim Tuan Man bagaimana hendak mendapatkan wang tambahan. Beliau dilaporkan meminta rakyat memberi sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan bagi menjayakan projek Tabung Wakaf Air Nasional atau Wakaf Air. Timbalan Presiden PAS itu menganggarkan sebanyak RM16 juta sebulan. Dana wakaf itu akan terkumpul jika 1.6 juta penjawat awam membuat potongan gaji secara tetap setiap bulan sebanyak RM10. Dalam masa setahun, RM192 juta dana wakaf dapat dikumpulkan dan dalam masa 5 tahun jumlah kumulatif dana wakaf akan mencapai RM960 juta, katanya lapor Malaysia Deadline. Jika dilihat menerusi jumlah bajet yang besar dan kabinet skala XXXL, tentulah kita fikir kerajaan tebuk atap ini punya wang yang sangat banyak. Lebih-lebih lagi pada 17 Ogos lalu, rang Undang-Undang RUU berbekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan 2020 telah meluluskan sebanyak 7.184 bilion ringgit melalui undi belah bahagi di persidangan Dewan Rakyat. Perbelanjaan tambahan itu diperlukan oleh Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional berikutan bilangan menteri dan timbalan menterinya seramai 70 orang dan 3 orang duta khas Perdana Menteri yang bertaraf menteri. Menteri boleh namakan dia wakaf kesihatan. Bayangkan kalau semua kementerian mempunyai idea bernas seperti Tuan Ibrahim. Berapa ringgit sebulan agaknya gaji penjawat awam akan dipotong gara-gara menteri tak tahu buat kerja. Jom channel serahkan kepada kalian untuk mengira. Minggu ini, berita penurunan penarafan Fitch dari A- ke BBB+ mendominasi beberapa media. Makcik Kiah dan Kak Tijah yang mungkin tidak faham apa-apa pastinya antara mangsa utama penurunan penarafan Fitch. Ini kerana keduanya merupakan peniaga kecil sebagaimana kumpulan sepertinya seramai 2.4 juta yang sudah dilupakan. Walaupun golongan ini antara yang paling terkesan dengan wabak COVID-19. Inilah harga yang perlu ditanggung syarikat-syarikat Malaysia disebabkan penyemakan turun penarafan Malaysia yang disusuli kehilangan keyakinan oleh para pelabur. Namun rakyat akan menanggung harga yang lebih tinggi jika Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin masih terus mengenepikan dua kebimbangan utama yang dikemukakan Fitch, yakni ketidakstabilan politik dan piawaian takbir urus serta ketelusan yang rendah, kata bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Namun Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz lebih mudah menuduh Pakatan Harapan menjadikan soal penarafan itu sebagai modal politik untuk menyerang kerajaan. Sinar Harian memetik beliau sebagai berkata Malaysia bukan satu-satunya negara yang diturunkan taraf oleh Fitch Ratings.
terdapat 100 negara mengalami penurunan penarafan tahun ini termasuk United Kingdom, Hong Kong, Chile dan Laos. Bagaimanapun, Guan Eng berkata kenyataan balas Menteri Keuangan tersebut amat membimbangkan. Beliau nampaknya gagal menjawab persoalan dan kebimbangan yang dilaporkan Fitch, yakni kestabilan politik dan tata kelola. Membandingkan Malaysia dengan negara-negara yang prestasinya jauh lebih rendah dari kita adalah tidak tepat dan mengelirukan, tegas Guan Eng. Jika setiap kali pemimpin pembangkang membuka mulut mereka berhubung isu ekonomi dianggap sebagai modal politik, maka kita tidak perlu wakil rakyat dan parlimen. Baiklah, jika Perdana Menteri dan Menteri Keuangan enggan menerima hujah pemimpin pembangkang kerana kononnya modal politik, bagaimana pula dengan hujah pengarah urusan dan Ketua Equity Credit Suisse Malaysia, Stephen Hager? Beliau berkata, Malaysia akan menderita sekiranya pemimpin dan tokoh politik yang korup terus berjalan bebas daripada tuduhan rasuah. Stephen Hager merujuk penurunan taraf negara baru-baru ini oleh agensi penarafan kredit Amerika Fitch Ratings sebagai contoh. Malangnya negara akan membayar harga untuk ini, katanya dalam satu kenyataan yang dipetik melime.com. Beliau merujuk kepada kes pembebasan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur dalam perbicaraan rasuah bernilai RM1 juta pada hari Isnin setelah pendakwa raya menarik balik pertuduhan. Kes itu nampak jelas dengan pemaju hartanah yang didakwa memberi suapan bekas menteri itu mengaku bersalah dan didenda oleh mahkamah, kata Hager. Beliau juga mengungkit mengenai pembebasan anak tiri Datuk Seri Najib Razak Reza Aziz yang dibebaskan pada 14 Mei lalu dari 5 tuduhan pengubahan wang haram melebihi $248 juta Amerika bersamaan 1.07 bilion ringgit yang didakwa disalahgunakan dari 1MDB setelah bersetuju membayar beberapa juta ringgit kepada kerajaan. Ini adalah kes yang ketiga tahun ini dengan anak tiri Najib dan bekas Ketua Menteri Sabah keduanya berjalan bebas walaupun ada bukti berpakaian besi, kata Hager. Tahukah anda, Tan Sri Musa Aman dibebaskan sepenuhnya pada 9 Jun lalu daripada 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan pemberian kontrak pembalakan semasa beliau memegang jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah. Adalah mustahil untuk membuktikan bahawa panggilan telefon telah dibuat, tetapi bukan rahsia lagi bahawa mana-mana kerajaan gabungan yang rapuh harus terus melakukan perjanjian pintu belakang untuk terus berkuasa, tegasnya. Menteri tidak nampakkah negara seperti Kanada, Denmark, Jerman dan jiran kita Singapura yang juga diserang pandemik COVID-19 mendapat penarafan AAA? Terimalah hakikat bahawa kemerosotan takbir urus dan ketidakpastian politik yang berterusan akan melembabkan sentimen pelabur serta membataskan pertumbuhan ekonomi. Makcik Kiah dan Kak Tijah mungkin boleh dikelirukan oleh cerita perbandingan Malaysia dengan kelompok negara yang lebih teruk, termasuk negara dunia ketiga seperti Laos, tetapi bukan rakyat yang bijak berfikir dan sentiasa memerhati. Sekian sahaja rentasan minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.